Okay, alright. Okay, baik. Alright, so we'll start our class. Kejap. Okay, apa yang awak nampak dekat skrin awak tu? Heat of neutralization of various neutralization reaction. Yes. Okay. That is heat of neutralization of various neutralization reaction. Okay. Apa yang awak faham? Cuba awak tengok dekat slide tu dulu. Apa yang awak faham daripada slide tersebut? PA ada ke tak hari ni? Tak nampak nama PA. Okay, yang lain? Apa yang awak faham daripada 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 table tu? Apa yang awak faham? Heat of neutralization of various neutralization reaction. Jumlah heat untuk neutralize. Okay. Lepas tu? Ada Lepas beza tu? benda. Ada beza. Okay. Apa beza dia? By the Kalau way, weak saya punya suara clear je kan? Dia tak ada sangkut-sangkut kan? Saya risau saya punya sangkut-sangkut. clear. Okay. Apa dia? Apa dia tadi? Ulang balik awal dengan Smith. Strong and weak. Strong acid, weak acid. Kenapa dengan strong acid dengan weak acid? Strong dengan weak membezakan dia punya heat. Ya. Yeah. Okay. Itu menunjukkan the heat release the heat release untuk kalau ada neutralization between strong acid dan juga strong alkali dan juga weak acid ataupun strong acid dan juga weak alkali, dia punya heat release of the neutralization untuk heat yang diriliskan dia tu would be lower than strong acid and also strong alkali. Okay, dia punya value tu lower. Okay, the value tu would be lower. Alright. Dan juga benda yang paling penting adalah the neutralization between weak acid and also weak alkali. Okay, dia punya heat release untuk heat of neutralization for 1 mole of the of water form would become the lowest. Okay, ke manakah heat tersebut menghilang? So, in these cases, you have to explain. Selalu je dekat bahagian ini adalah bahagian berkenaan dengan explanation. Kita tengok dia punya explanation. Awak kena faham tau dia punya explanation ni. Penting sangat explanation dia ni. Bila datang dekat weak acid dengan weak alkali, memang dia akan tanya soalan-soalan macam ni. Kita tengok. Awak dah sedia maklum bahawa weak acid ataupun weak alkali dia akan ionize partially in water. Setuju benda ni? And also some of them akan remain as a molecule. Dia tidak boleh ionize. It is not fully ionized. That's why perkataan dia adalah ionized partially. So, waktu neutralization reaction itu berlaku, the heat released during the neutralization is being absorbed. Heat dia tu dah saya lupa. The heat itself dia dah being released. Dia dah diriliskan waktu neutralization reaction tu. Kemudian the heat release tersebut is being absorbed and it would be used to completely ionize the weak acid ataupun weak alkali in water. Maksudnya dia akan gunakan reaction, dia akan gunakan heat tersebut, dia akan absorb balik heat tu sebab dia nak ionize, dia nak completekan the ionization between weak acid dan juga weak alkali ataupun between weak alkali ataupun strong acid. So weak, benda-benda yang weak tu dia akan gunakan semula untuk dia lengkapkan ionization tersebut. So, itu sebablah dia punya heat release would become lower. Alright. Boleh tak bagi saya satu contoh
apa ni reaction between weak acid and also weak alkali. Bagi saya satu. HCl. Ha? HCl. Tak boleh H2, HCl. H2SO4. Tak, saya nak weak acid dan juga weak alkali punya reaction. CH2COO. Ethanoic acid. CH3COOH. Okey, lepas tu Ammonia solution. CH3COOH dan juga ammonia solution. Okey, NH4. Alright. So, dia akan jadi apa? Reaction tersebut. Ammonia NH3, sorry. Ammonia solution. Okey, ammonia adalah weak acid ke ammonia? Ya, weak alkali. Sorry, weak acid, weak alkali. Okey. So, apa dia punya reaction kat sini nanti? Water. Lepas tu? COOH. COOH. Salah. Apa dia? Saya equation tu. N. Apa dia? N. NH. NH. 4. 4. CH3COO. Okay, CH3COO. Alright, lepas tu balancekan dia punya equation. Balancekan dia punya equation. Boleh tak buat? Boleh ke tak buat? Nah. Buat. Balance ke tak tu sebenarnya? Dah? Belum. Belum. Abang yakin je. Tahulah tengah drive pun. Okay. Tak apa, saya bagi awak tugasan benda ni. Alright. So, first task adalah saya nak awak determine dia punya kejap. Kat sana. Okay, equation. Saya nak full equation between ethanoic acid, sebab kita tak buat lagi sebenarnya benda ni, and ammonia. Okay? Baik. Boleh tak saya nak dia punya ionization equation je? Ionization equation awak boleh buat. Okay. Ionization equation of ammonia. Lain. NH4+. CH3COOH. Sorry. CH3COOH. Okay, lepas tu dia akan jadi apa? CH3COO+. COO plus. CO minus. CO minus campur dengan H+. H plus. Okay, apa jadi dekat dia punya arrow? Dia akan dua-dua belah. Ya, dia ada dua-dua belah. Ingat lagi tak yang lain?
Yang lain ni ingat ke tak yang tengah senyap, tak bersuara ni? Saya tak nak awang, saya tak nak space. Saya nak orang lain. Ingat. Ingat? Okey, budak lelaki je jawab ni, budak perempuan ni ingat ke tak? Ingat. Ingat. Alright. So, lagi satu NH3. Ammonia. Apa jadi? Ionization equation of ammonia. Apa jadi ammonia punya ionization equation bagi saya? Cepat, saya tunggu. Oh, tak masuk lagi heat of combustion ni. Saya nak buat ammonia punya. NH4 plus. Okey, lepas tu OH minus. NH4 plus plus OH minus. Mana datang 4 plus ni? 4H ni. Di sebelah ni NH3. NH3 plus H2O. Ya, plus H2O. Okey, lepas tu ada benda nak kena dibalancekan tak? Ada ke tak ada sebenarnya? Tak ada. Ada satu salah. Apa benda? Ya, anak panah. Arrow. Okey? Arrow saya tak inverted. Alright. So, awak perasan disebabkan arrow dia ni, ini adalah maksudnya kepada partially ionized. Okay. So diorang ni partially ionized in water. Okay, to form to form hydrogen ion and also satu lagi ethanoic ion. Okay. So waktu the formation of hydrogen ion ataupun formation of hydroxide ion ni, okay, diorang akan release the heat. Okay, waktu neutralization diorang dua tu diorang akan release heat. Lepas tu the heat release is used to absorb. Okay, and also it is used to completely ionize the weak acid and also weak alkali. Itu sebablah dia punya heat release during the heat of neutralization, okay, for the formation of 1 mole of water would be lower. Okay, boleh? Boleh bawa yang tu? Ingat, konsep ni sangat penting. Alright. So, dah okey lah tu saya rasa. Okay, so hari ini barulah kita akan masuk kepada heat of combustion. Okay, what does it mean by heat of combustion? When we are talking about heat of combustion, it is heat release when 1 mole of substance is completely burned in excess oxygen. Okay, dipakai penggunaan heat release. Apa maksud heat release? Maksudnya reaction sekarang ni dia exo ke endo? Exo. Ya, dia adalah exo. So combustion semua ni adalah exothermic reaction. Okay? Lepas tu saya nak awak tu tengok satu benda. Sekejap. Okay, tengok berdasarkan definition tu. Okay, awak tengok. Heat of combustion dia kata heat release. Okay, heat combustion dia kata release. Kita tengok pula. Kita tengok kepada heat of neutralization. Okay, heat of neutralization dia kata heat change. Okay, kita tengok heat of displacement. Okay, heat of displacement pun heat change. Okay, kita tengok heat of precipitation. Dia pun pakai heat change. Soalan saya, okay, soalan saya lebih tertumpu kepada heat of displacement sebenarnya. Okay, kenapa heat of displacement kita menggunakan perkataan heat change? Dia tak cakap heat release. Sebab apa? Sebab dia boleh dua-dua.
Ya, Exo. dekat dalam displacement, displacement ni dia special. Dia boleh ada exothermic reaction dan juga dia akan kadang-kadang awak akan jumpa reaction yang involve endothermic reaction. Okay, tetapi untuk heat of combustion, okay, there is only one reaction which is exothermic reaction whereby the heat is released. So it would be exothermic reaction. So awak kena faham betul-betul, heat of combustion is the heat release when 1 mole of substance is completely burned in excess oxygen. Maksudnya sekarang kita just nak ambil reactant ke kita nak ambil produk? Kita nak ambil the number of mole of reactant ataupun produk sebenarnya? Reactant. Ya, reactant. Okay? Saya punya slide tu dia macam lembab-lembab ke? Sebab saya nampak ada cursor saya. Dia lambat berjalan internet lah ni. Oh, Smith pun duk. Kenapa saya nampak Smith ni asyik berulang kali left. Okay. Baik, as you can see from the screen. So this is the setup of the experiment, okay, when you are going to determine the heat of combustion. Okay. Awak nampak apa kat situ? Thermometer. Okay. Apa benda yang membezakan heat of combustion ni dengan yang lain-lain? Dia ada ethanol. Dia ada ethanol. Lagi satu? Spirit. Ya. Dia ada ethanol and also spirit lamp. Okay. Dua benda alah inilah sebenarnya ethanol ni lah yang kita akan gunakan as a substance, okay, untuk burn dan juga untuk provide the heat energy, okay, untuk kita increase the temperature of the water. Okay, dia akan menggunakan, ingat dia akan pakai copper can tau, dia tak pakai beaker. Okay, dia pakai copper can. By the way, ini adalah soalan SPM 2020. Okay, section C. Hari tu. Diorang banyak jawab soalan ni hari tu. Okay, sebab eksperimen senang. Okay, kejap lain nanti kita akan buat juga eksperimen ni. Okay, so apa benda yang kita nak determine daripada eksperimen ni? Okay, soalan dia tak ada lain dah. Soalan dia satu je, macam ni je. Okay, cumanya dia akan tukar ethanol ataupun dia pakai metanol. Alright? Okay. So, kita akan measure dia punya initial mass. Okay, initial mass of alcohol tersebut. Okay, initial mass of ethanol. Dalam hal ni kita akan pakai initial mass of the ethanol. Okay, measure sekali lah dengan spirit lamp semua tu kan. Okay, awak measure and then lepas tu kita akan bakar. Okay, kita akan bakar spirit lamp tu. Lepas tu kita juga akan tengok initial temperature of water dekat dalam copper can. Alright. So after few minutes, okay, ambil lah dalam maybe 15 minit macam tu. Okay, kita akan stop eksperimen. Kita akan tengok pula the final temperature of the water inside the copper can. Alright, lepas tu kita akan measure apa lagi satu sebenarnya? Lepas kita measure temperature, kita measure apa lagi satu? Data. Apa dia? Final mass. Final mass of? Ethanol. Ya, final mass of ethanol. Okay, baik. So, apakah kegunaan kita nak measure benda lah tu? Okay, lagi satu. What is the function of wooden block? Apa function wooden block ni?
Siapa dapat teka? Apa function wooden block? Supaya Supaya spirit lamp dekat dengan copper can. okay. To ensure that the spirit lamp dia punya itulah dia punya sumbu tu kan. Okay. To ensure the spirit lamp have a direct contact with the copper can. By the way, mana band? Ada ke tak band hari ni? Tak ada kan? Patutlah senyap je. Ben tidur. Tidur. Dia tak tengok video ni, siap. Okay? Alright. So these are the things that you need to observe. Okay, during the reaction. Okay, initial temperature. Awak measure lah dulu. Water tu adalah kita akan pakai 200 gram of water. Okay, ataupun 200 cm cubic. Okay, highest temperature of the water. Lepas tu kita akan dapat the theta. And then mass of lamp and also ethanol before burning. Alright, and also mass of the spirit lamp and also ethanol after burning. Okay, so tolong take note, theta dia adalah 30 degree Celsius. Okay, theta dia 30 degree Celsius. Okay, and the mass of ethanol burn would be 0.90 gram. Okay, tolong take note kita akan tengok kejap lagi. So, how we are going to calculate the heat of combustion of ethanol. Okay, macam mana kita nak calculate the heat of combustion of ethanol? The first one that we need to do adalah apa benda? Chemical equation. Chemical equation. Alright. Buat chemical equation. Apa chemical equation dia? Korang tak belajar lagi sebenarnya ethanol tu? Apa dia punya formula of ethanol? Belum belajar. Tak tahu. Okay. Tak tahu. Ethanol. Tak Okay. tahu. Ethanol ni korang akan belajar dekat chapter 2. Okay, dalam alkohol. Okay, dia adalah functional group dia adalah alkohol Okay, chapter 2 dalam carbon compound. So kategori dia jatuh bawah alkohol. Okay, bila kita sebut ETH tu, maksudnya dia ada dua carbon. Okay, dia ada dua carbon. Dan juga bila dia all, dalam satu carbon dia ada OH group. Okay, dia ada hydroxide group. Okay, dan juga karbon-karbon yang lain ini dikelilingi oleh hidrogen. Okay, oleh hidrogen. So, this is what we call as, yang ni semua keseluruhan ni, ini adalah hydrocarbon. Okay, hydrocarbon ni nama dia adalah alkohol. Okay, to be specific, nama dia adalah ethanol. Okay, so boleh tak awak jadikan dia punya chemical formula? Guna prinsip Chong, CHO. Boleh. Jadi, dia berapa? C2H5OH. Ya, C2H5OH. Alright? Okay, kalau dia adalah metanol pula, okay, dia ada satu saja C. Okay, dikelilingi oleh 3H dan juga 1 OH. So, kalau metanol dia adalah CH3OH. Okay? Baik. Alright. So, kita dah dapat dia punya chemical formula. Tak apa. Untuk heat of combustion memang dua ni je. Antara ethanol ataupun metanol je. Okay. So, kita buat dia punya equation. Iaitu C2H5OH react with apa? Oxygen. Yes. Kalau dalam combustion, semua akan react dengan oxygen. So, to produce CO2. Ya. Okay, dalam production untuk apa-apa combustion, semua akan produce carbon dioxide and also apa benda? Heat. H2O. Water. H2O. Alright, balancekan equation tersebut. 2 CO2. 2 CO2
Lepas tu 3O2. 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 Lepas tu 3 hash. Dekat to H2O2. 3 depan. ya, 3 H2O. Okey, so kita tengok jap. Okey, oksigen 4, 5, 6, 7. 6, 7. Hidrogen 6. Good. Karbon 2. Okey, dah settle. So itu adalah equation dia. Okey, settle masalah. Alright, lagi? Seterusnya kita kena buat apa? Nak cari number of mole dulu ke nak cari heat change dahulu? Mol. Number of mole. Boleh nak cari number of mole. Okey, cari number of mole. Number of mole of siapa nak cari sebenarnya? Ethanol. Sebab kita nak ingat balik dia punya definition, heat change when 1 mole of substance is completely burned in excess oxygen. So, awak carilah dia punya number of mole of substance tersebut. So, dalam hal ini, substance yang kita sebut tu adalah ethanol. Alright? So, second, kita cari the number of mole of ethanol, which is equal to apa maklumat yang awak ada daripada tadi sebenarnya? Mass. Mass. Okay, good. Berapa mass of ethanol dia? Catat ke tak tadi? 0.9. 0.9. 0.9 gram. Okay, lepas tu cari dia punya molar mass berapa? Cari dia punya molar mass. Kenapa saya nampak macam ramai sangat orang left meeting ni? Tak stable Okey, berapa molar mass? Molar mass of ethanol berapa? Empat lima. 45. Confirm? Kita tak kira ni. Karbon 12 darab 2 tambah 6 tambah 16. Okey, 45 betul? Okey, 45 apa? Unit. Betul. Apa GM unit dia? mol. Per mol. Gram per GM mole. mol. Ya, potong 0.9 bagi 45 tekan kalkulator. 0.02 mole. Okay, good. Alright, next. Apa yang kita cari? Apa yang kita kena cari? Jangan buat relationship dulu. Awak cari dia punya Heat change. Heat change. ya, heat change. Q equal to MC theta. Okay, heat change siapa yang awak nak tengok ni? Okay, heat change eksperimen tersebut iaitu yang mana berapa heat release waktu kita nak increase that temperature of water. So, mass yang kita gunakan adalah the mass of water iaitu 200 gram. Okay, specific heat capacity of water 4.2. ya, 4.2 joule per gram per degree Celsius. Alright, and also dia punya theta iaitu 30 degree Celsius. Okay, potong. Tekan kalkulator berapa? Kan 30 kan dia naik temperature tadi kan? Berapa? 25200. 25200 unit Joule. 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 Okay? So, daripada sini baru kita boleh buat dia punya dia bukan relationship dalam hal ni, okay, tapi kita boleh buat dia punya explanation. By the way, heat of combustion ini dia tidak ada relationship based on equation. Okay, dia tak ada relationship based on equation.
Cuma dia ada relationship berdasarkan eksperimen. Okay, from the experiment. Okay, from the experiment. Apa dia? Sebab dia nak dia nak tengok heat release when 1 mole of substance is completely burned in excess oxygen. So, from experiment, apa yang berlaku? 25200 kilojoule heat is released. From berapa mole? 1 mole of ethanol. Bukan 1 mole. Tiff salah sikit je. 0.02. Ya, okay. Okay, from experiment, kita menggunakan 0.02 mole, okay, 0.02 mole of ethanol. Okay, use akan given of berapa? 25200. Siapa nak masuk ni? Hilang dah. Okay, 2500 joule of heat. Therefore, 1 mole of ethanol. Okay, therefore 1 mole of ethanol akan release berapa banyak heat? Given off ataupun release lah. Alamak, biru tak nampak. 1 mole of ethanol akan given off ataupun release berapa banyak heat? Satu, dua, enam, kosong, 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 kosong. 0.000 joule of heat. Alright. So, delta H of combustion would be equal to Negatif negatif 1260 kilojoule per mole. kilojoule per mole. Alright. Saya bawa tu sebab Q tu. Okay. Yep. Kilojoule per mole. Alright. Boleh? Boleh. Boleh Boleh. Okay. Baik. Kenapa awak dapat 12600? Oh, sebab kat sini awak buat 0.02 mol Ya. 0.02 mol. Okey. Tapi jauh juga lari dia. Sekejap saya cek balik. 1286. Kalau 0.02 12600. Alright. Saya lupa nak bagi tahu. Lupa nak pesan. Okey, saya pun tak bagi tahu korang. Okey. Untuk calculation dalam chemistry, ingat ini penting ni. Okay, calculation in chemistry, tolong jangan bundakan the number of mole kalau awak tak dapat the exact number of mole. Okay, contoh. Okay, awak tekan-tekan calculator, awak tak dapat pun 0.02 sebenarnya. Okay, itu bukanlah hasil akhir awak lagi. Maksudnya awak masih lagi dalam calculation. Okay, faham tak? So, bila awak masih lagi dalam calculation, tolong jangan bundakan dia punya nombor. Saya lupa nak pesan benda ni. Okay, memang dalam chemistry kita tak boleh bundakan nombor, terutama number of mole selagi mana calculation tu belum habis dan juga belum selesai. Okay, contoh dalam hal ni, okay, it is important for us to find the number of mole of ethanol. So, kalau the number of mole of ethanol tadi, iaitu kalau 0.9 gram, okay, kalau 0.9 gram bahagikan dengan 45, okay, saya tak tekan calculator tu. Okay, awak memang nampak dekat dalam kalkulator 0.02 kan? Jangan tertipu dengan kalkulator tersebut. Okay.
Kalkulator korang dia tekan dia terus keluar 0.02 ke? Ya. Ya. Alamak setting aku. Ya. Setting kalkulator jap. Sebab kalau kalkulator jap. 16 campur 2. 16 campur 6 campur 24. 46 ke 45? 46 bang. Kimi? 46 ke 45? 6. Patutlah. 46. So 0.01956. Okey, 0.9 bahagi dengan 46. So awak akan dapat 0.01956. Okay. Alright. So you have to take 4 significant figure in the number of mole. Jangan bundakan dia dulu selagi mana calculation tu tak habis. Okay? Baik. Boleh? So kat situ nanti kita akan bawa ECF Error Carry Forward. So satu markah untuk step yang nombor 3 awak ni. Alright? Boleh? So ingat, tak apa. Inilah nama dia belajar. Okay? Good. Saya pun terlupa nak pesan. Okay, so these are dia punya energy level diagram. Kita ada masalah yang tu. Okay, ini senang. Boleh jadikan sebagai latihan. Okay, ambil screenshot. Kawan nak buat. Senang je ni. Sama je dia punya ni. Okay, methanol adalah apa? Equation pula. Formula? C? C. H3. CH3OH. CH3OH. Okay, CH3OH. Sebab dia satu je carbon. Alright. Saya nak bagi yang susah sikit. Cari yang ni. Yang ni kena buat sekarang. Buat dulu. Nampak kan? Okay, yang lain buat. Enak ada. Mana ada. Mana ada. Kini ada. Harit ada tak? Tak dengar suara Harit hari ni. Hakimi? Oh ada. Umi? Ada tak Umi? Ada. Zik? Zik ada. Akil nadai. Akil ada. One ada one. One.
Syazwan. Cing 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 cing. Tadi nampak macam ada. Aina. Aina Klasi. Oh ada. Aina Klasi ada, kelas D pun ada. PT ada. Sido. Sam. Sam ada. McLary tak masuk hari ni. Hayya. Kena check ni, kena check YouTube ni. Echen ada Echen. Anissa Waida tak ada Zaf? Oh Zaf. Ada. Ada, tak perasan. Okay. Chris ada. Ben tak ada. Tak ada. Faik ada tadi. Nancy ada. Isha ke Wahida semua dia. Okey, boleh saya tahu awak dekat mana sekarang? Bukan ni maksud saya exercise tu. Awak dekat mana? Amboi, fokus sangat ni buat latihan. Tak menjawab aku tanya. Asha kat mana Asha? Ain, Ain tak ada, tak masuk. Calculating heat change. Heat change, okey. Waida kat mana? Tak dengar. Putri, kat mana Putri? Oh, Putri. Dekat mana calculation tu sekarang?
Zaf, dekat mana Zaf? Oh, Zaf. Fahmi, kat mana Fahmi? Jawapan dia pelik cikgu. Jawapan dia pelik. Perpuluhan banyak sangat. Salah saya. Berapa dapat? 142.86. Ini yang salah. Dia kalau tengoklah kalau macam kalau theta dia tu kecil sangat pun pelik, theta dia besar sangat pun pelik. Cuba cari salah kat mana. Yang lain? Sam dekat mana? Wait. PT? Oh, PT. PT. Petrus. Yes, sir. Kat mana? Okey, baik. Alright. So, awak nampak tak benda yang saya tulis kat atas tu? Saya tulis 36 gram, 800 cm3, 180, negatif 240 kJ per mol. Okey, C6H12O6. Okey, itu semua adalah maklumat yang kita kena keluarkan daripada soalan yang awak dapat tadi. Okey, baik. Sekarang ni, jom kita buat. Okey? Baik. Dia suruh kita cari dia punya theta. Tetapi, okey, perkara pertama yang awak perlu cari dahulu, of course awak kena cari dia punya number of mole of glucose yang kita guna pakai, betul? Number of mole of glucose. Okey, bukan number of mole of glucose, sorry. Betul lah number of mole of glucose. Okey, dia burn glucose kan? Ya. Alright. So berapa? Berapa? 0.2. 0.2 gram bahagikan dengan 180 gram per mol. So awak akan dapat apa? 0.2. 0.2 mol. Okay, 0.2 mol. Okay, good. Alright. Apa yang saya tak nampak muka saya rupanya. Apa yang awak faham daripada 2,400 kilojoule per mol? Apa yang awak faham daripada situ? 1 mol glucose. 1 mole of glucose dia akan release sebanyak berapa banyak heat? 2,400. Ya. Okey. Tapi itu dalam kilojoule. So dalam hal ini untuk awak cari dia punya heat change, awak kena tukar kilojoule tu kepada joule. Okay, so number 2 adalah awak kena buat dia punya eksperimen punya correlation. Okay, so 1 mole of C6H12O6 akan given off berapa banyak heat? 240,123 joule of heat. Kan 2400 kali 1000
2,400,000. Okey. Ni. Ada tak buat yang ni? Tak. Tak ada. Ini yang awak kena buat dahulu. Alright. Seterusnya, therefore, awak nak tahu bahawa dalam eksperimen ni 0.2 je mol yang diguna. 0.2 mol of C6H12O6 akan given off berapa banyak heat? 48. 48,000. 48,000. Ya, 480,123. 480,000 yelah, Ya. 480,000 joule of heat. Okey, mana dapat benda tu? 24 kali dengan 0.2. Okey, so ini adalah apa benda? Itu Heat adalah change. Q. Ya, dia. itu adalah dia punya heat change, iaitu Q dia. Heat change. Okey. So, nombor 3 adalah kita tahu heat change is equal to Q MC theta. Alright. So, 480,000 ceng. Okay, joule equal to mass of water iaitu 800 gram. Darabkan dengan 4.2 joule per gram per degree Celsius. Okay, darabkan dengan theta. Okay. Potong G. So, theta is equal to 480,000 joule bahagikan dengan berapa? 4.2 kali dengan 800. 360 joule. 3360. So, dapat berapa? Sorry, bukan joule per gram, joule per degree Celsius. Okay. Degree Celsius. Okay. Berapa theta dia? 142.86. 142.8. Okay. 142.86. Ini ke Fahmi awak dapat tadi? Yes. Okay. Tak apa. Relax. Kita tengok dahulu. Ada tak benda yang kita salah? Boleh tak jadi benda ni? Yang lain dapat berapa dia punya jawapan? Sama. Sama juga? Sama. Sama. Boleh jadi. Okey, dia boleh jadi. Dia apa? Dia boleh jadi cumanya sebab 1 mol dia tu dah release berapa banyak heat dah tu. Dia dah release lebih kurang 2 juta heat. Okey, 2.4. Berapa? 2 tengok ni. Dia dah release sebanyak mana tadi saya nak check. Ni. Banyak tu. 2,400,000 joule of heat. So sebenarnya 2 ataupun 2,400 kilojoule heat untuk 1 mol. Sebenarnya benda ni boleh dipakai. Okey, boleh diterima sebab awak kena tahu lagi satu benda. Ni saya nak share. Okey. Heat of combustion dalam banyak heat kan. Okey, dalam banyak 4 reaction heat yang awak belajar tu. Heat of combustion ni lah heat yang paling banyak release heat. Okey, dalam chemistry. Okey, sebab apa? Dia menggunakan fuel. Fuel adalah bahan bakar. Bila kita cakap pasal bahan bakar, confirm dia akan release heat yang sangat banyak. Okay, dan juga dia akan jadi isu kepada environment selalunya. Okay, selalunya. So, it is logic untuk 0.2 mol of glucose akan given off sebanyak 480,000 joule of heat. Okay, logik. Tak ada masalah. Okay, therefore dia punya theta adalah 142.86 degree Celsius. Okay. Untuk degree Celsius, jawapan akhir kepada degree Celsius selalunya dia kena satu significant figure. So dia akan jadi theta dia adalah 142 point berapa? 9. 9 degree Celsius. Okay, betul lah. Alright. Okay.
Betul, tak ada masalah. Betul jawapan tu. Okey, 142.9. Saya rasalah betul. Yap. Tu, betul lah tu. Yap. Ting. Tada. Okey, 142.9. Okey, good. Alright, yang lain dapat? Ada yang tak dapat? Jawapan tadi? Dapat. Okey. Alright. Yang ni nak buat sebagai homework ke? Homework. Okey. Tak apa, saya bagi jawapan. Screenshot cepat. Ngantuk dah ke? Korang? Ya. Oh. Ngantuk. Semangat. Ngantuk sangat. Itulah siapa suruh ambil Ahad petang. Apa cakap? Warin. Apa dia? Apa Nazrin? Memberungai. Main birungai. Sedap. Dia tengah berdengkur sekarang, Smith. Okey. Baik. Relationship between relative molecular mass and also the heat of combustion of alcohol. Okey, bila kita cakap pasal relative molecular mass, okey, awak kena tahu bahawa when the relative molecular mass of the alcohol increases, then automatic the heat of combustion of alcohol would also increases. Okey, macam tadi kita dah tengok kepada etanol, okey, dan juga kita dah compare dengan metanol. Okey, metanol ni selalunya dia lower lagi berbanding etanol. Okey, sebab RMM untuk metanol lagi rendah berbanding etanol. Lepas tu kau datang pula glukos. Okey, glukos of course dia punya heat of combustion lagi tinggi. Alright. So, apakah kaitan dia? Okey, these are the example application untuk exothermic reaction. Ni senang je. Okey. So dalam heat of dalam exothermic awak kena tahu, okey, ada kegunaan dia, contohnya macam penggunaan heat can, okey, combustion of charcoal dan sebagainya. Lepas tu yang ni adalah hot pack and also cold pack. Okey. Sekarang kita nak masuk kepada satu benda lain. Okey, saya nak habiskan chapter ni. So, kita akan bercakap berkenaan dengan fuel value. Fuel value ni ada kaitan dengan heat of combustion. Okey, apa maksud fuel value? Is the amount of heat that is released when 1 mole of gram of fuel is completely burned in excess oxygen. Okay, when 1 gram of fuel is completely burned in excess oxygen. So, dia punya unit adalah kilojoule per gram. Datang daripada mana? Datang daripada heat of combustion dibahagikan dengan dia punya molar mass. Okay, example. Okay, contoh Okay, awak dapat the heat of combustion of octane iaitu C8H18. Okay, ni jangan risau, dia akan bagi berapa formula dia. Okay, heat of combustion dia sekian. Okay, so you have to calculate the fuel value of octane. Calculate dia adalah 5,500 kilojoule per mole bahagikan dengan octane punya molar mass iaitu berapa? 8 darab 12 berapa? 96 campur 8 berapa? Sorry. Campur 18 berapa? 114. Bukan, sorry, silap. 12 kali 8 campur 18. Berapa? 122 gram per mol. Okey? Potong mol. Tahu kan sebab apa potong mol? Negatif 1 tolak negatif 1. Kan? Negatif 1 tolak negatif 1. Tolak. Okey? So equal to 0. Potong lah. So awak akan dapat berapa? 45.08 kilojoule per gram. Alright. Okay, that is the fuel value. So apa maksud dia? Okay, ini dia akan menunjukkan how many berapa banyak dia akan release, okay, untuk heat untuk 1 gram. So contohnya untuk 1 gram of octane dia akan release berapa banyak energy? 48.2 kilojoule of energy. Okay, of heat is being released, okay, to the environment. So kalau lagi tinggi fuel value,
Okey, kalau lagi kejap yang ni kita tak ni. Okey, kita tengok Kalau lagi tinggi fuel value, maksudnya to the environment lagi teruk, lagi tak bagus kepada environment ke macam mana? Lagi tak bagus. Lagi tak lagi bagus. tak bagus. Okey, lagi tak bagus. Okey, so kita tengok octane has higher fuel value than methane. Okey, methane 27, octane tadi 48. Okey, but its combustion will produce more soot. Okey, combustion of octane tu akan lagi ni. So, given a choice, which fuel would you choose to cook with? Okey, kalau awak nak cook, mestilah awak kena guna fuel value yang lagi rendah. Okey, walaupun fuel tu dia akan memberikan banyak heat, okey, maksudnya makanan cepat lagi masak, but then kalau dia akan produce soot, tak baguslah. Alright. Okey, contohnya lagi dalam minyak, okey, minyak kereta RON 95 dengan RON 97. Okey, fuel value untuk RON 97, okey, dia lagi tinggi. Sebab apa? Pembakaran untuk RON 97 tu lagi susah untuk dibakar. Okay, that is why dia punya value tu lebih tinggi. Okay, harga minyak dia pun lagi tinggi. Alright. Yang ni boleh jawab tak? Cuba tengok exercise ni. Sekejap. The fuel value of charcoal is 35 kilojoule per gram. How much charcoal must be burned to boil 1.8 dm cube of water? Macam mana awak nak buat benda ni? Tapi dia nak room temperature of water 27. Yang lain? Okey ke tak tu? Okey. Macam mana nak buat? Tak okey. Tak tahu. Tak tahu. Okey tapi tak tahu. Macam mana tu? Awang. Tak okey. Dapat Dapat berapa, Kimi? 15.768. Okey. Kalau bunda Alright. 15.77. Okey, so macam mana nak buat tu, Kimi? First kita cari heat change. Okey. Alright. So, heat change dia berapa? Kita dapat 551.880.
Macam mana awak nak cari dia punya heat change tu? Sekejap sir. Mana awak dapat 55180 tu? Guna MC theta. MC theta, okey. Macam mana? So mass dia berapa? Dia punya M 1800 Okey. darab 4.2. Lepas tu dia punya theta 100 Celsius tolak 27 darjah Celsius. Okey. 100 tolak 27 degree Celsius. Okey. Sebab apa? Apa logik dia kat sini? Sebab boiling Boiling point point of water is 100. Ya. Okey, perkataan dia yang dia trick dekat awak, dia tak bagi kat kita molar mass of the charcoal. Okey, kalau dia tak cari, dia tak bagi molar mass pun, heat of combustion pun dia tak bagi kat awak, betul? So tugas awak adalah untuk cari dia punya heat of combustion. So dia kata the fuel value of charcoal is 35 kJ per gram. How much charcoal must be burnt to boil? To boil kering. Kan? Okay. So at first temperature of kuasa 27. Okay. So berapa theta dia sebenarnya? 100 tolak 27. 73. So 1800 gram. Okay, darab dengan 4.2 joule per gram per degree Celsius semua tu. Potong. Okay, darabkan dengan 73. So awak akan dapat 551.80 joule. Okay. Alright, lepas tu? Lepas tu Kimi teruskan. 551.8 kilojoule sir. Sorry, 551.8 kilojoule. Okay, lepas tu teruskan. Lepas tu guna formula fuel value. Dia punya heat per mass sama dengan 35 kilojoule. Okay, lepas tu. So, heat of combustion ni tadi 551.80 kilojoule untuk 1 mol. Okay. And then, yang ni lagi satu ni awak kena assume bahawa kita burn 1 mol of charcoal. Alright, ini adalah benda yang tak ada dalam soalan ni. Okay, sepatutnya dia kena tulis assumption 1 mol, kita kena assume that the charcoal that is burned is 1 mol. Alright, so baru kita boleh cakap ini adalah 551 kilojoule per mol. Alright, tapi dia tak sebut pun tak masalah benda tu sebenarnya. Okay, sebab dia ni just kilojoule saja. Okay, sebab fuel value dia kilojoule per gram. Kan? So, okay, so 551.80 kilojoule, okay, divide by 35 kilojoule per gram. Potong. So, awak akan dapat, bukan kilojoule per mol lah. 15.77 gram. Okay? Boleh? Trik dia kat sini. Susah soalan ni. Okay? Susah. Dia mencabar. Soalan pendek je. Tapi agak mencabar. Alright. So that is all for today. Okay, these are the choices of you lah. Tak ada apa-apa pun. Okay, ni kebat-kebat je. Okay, these are what you learn. Okay, in this chapter. Okay, I want to conclude everything. Alright, as you can see, apa yang awak belajar dalam termo adalah awak cari dia punya heat change, which is equal to Q equal to MC theta. Alright, itu adalah heat change. Okay, berdasarkan eksperimen awak, ikut the number of mole. Alright, lepas tu kita nak cari heat of reaction. Tak kisahlah apa-apa pun heat of reaction. Heat of neutralization ke, displacement ke, combustion ke. Alright, semuanya perlu dibahagikan dengan the number of mole. Supaya kita dapat tahu berapa banyak satu mole tu akan produce berapa banyak. Okay? Alright.
So lepas awak tahu berkenaan dengan endotermik, exotermik dan sebagainya. Okay, so do you have any question in this chapter? Tak. Ada? Sangat. Okay. No. So saya Tak nak ada.